亲爱的弟兄姐妹，平安！ Shalom jemaat-jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus. 感谢主，今天早晨我们可在网上直播崇拜见面。 Puji Tuhan, pagi ini kita bisa bertemu dalam ibadah siaran langsung. 但愿在这个直播崇拜当中，我们仍然以正确的心态来敬拜我们的上帝。 Kiranya dalam ibadah ini, kita dengan sikap yang benar menyembah Allah. 我们用心灵和诚实来敬拜他。 Menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. 这时刻，让我们预备我们的心来朝见我们的上帝。 Saat ini, mari kita mempersiapkan hati untuk menghampiri Raja segala Raja. 默祷开始。 Mari kita masuk ke dalam saat teduh. "全地都当向神欢呼，当歌颂他名的荣耀，使赞美他的话大有荣耀。 Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian." 让我们同心来祷告。 Mari kita bersatu di dalam doa. 我们亲爱的阿爸天父，永恒上帝，永生上帝，我们感谢你今天早晨，让我们来到你的面前。即使我们不能在圣殿当中实体上的敬拜，但是我们感谢你主，你在我们当中，你是我们的，你是神，你是我们的主，你是灵，主啊！但愿我们在各自地方的众弟兄姐妹，我们见面。 我们能够在灵里面，我们敬拜你；在灵里面，我们称颂你。但愿神啊，你的灵在我们的心中工作，祝福我们，充满我们每一个人的心，在我们的心中工作，坚固我们的信心，以至于我们能够在你里面心里得以建立。谢谢你，阿爸天父，这是我们的祷告。我们恳求你，主，你与我们同在，掌权我们每一个人的心。谢谢你，奉耶稣基督我们祷告而祈求，阿门。亲爱的弟兄姐妹，让我们来唱诗赞美主，我们来唱《爱我愿意》。 Pada saat ini kita akan bernyanyi. Di atas kayu salib, Allah menyatakan kuasa kasih-Nya. Kiranya kasih Allah memenuhi kita pada hari ini. Di bawah
姐妹，这时刻我们将为大家读一段经文，取自于诗篇121篇。 Pada saat ini kita akan membacakan pembacaan firman Tuhan. 我要向山举目，我的帮助从何而来？我的帮助从造天地的耶和华而来。他必不叫你的脚摇动，保护你的必不打盹，保护以色列的也不打盹，也不睡觉。保护你的是耶和华，耶和华在你右边隐蔽你。白日太阳必不伤你，夜间月亮必不害你。耶和华要保护你，免受一切的灾害。他要保护你的性命，你出你入，耶和华要保护你，从今时直到永远。 Mazmur 12 ayat 1 sampai 8. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, dan bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. 阿门。我们请弟兄姐妹站立，我们一起来宣告使徒信经。 Pada saat ini saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakui iman kita dengan pengakuan iman rasuli. 我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，应圣灵感孕，如同真理玛利亚所生，在本丢比拉多受下受难，被钉于十字架，受死埋葬，建在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 荣耀颂。 Gloria Patri. Kami persilakan jemaat untuk duduk kembali. 这时我们来唱，我需要有你在我们生命当中，预备我们的心要聆听真道。 Pada saat ini kita persiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa, Aku perlu Engkau dalam hidupku. 但
dapat tersimpan dalam hati kita, menjadi pelita bagi kaki, terang bagi jalan kita. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu 主啊，我们在天上的父，我们感谢赞美你， karena anugerah-Mu indah di dalam kehidupan kami. 因为你的恩典在我生命中多么的美妙， Di tengah-tengah badai kehidupan, 在我的暴风雨中 kami boleh beristirahat tenang di dalam Engkau. 能够平安静在你的怀抱里。 Sekalipun keadaan menjadi buruk, 虽然这成为了这恶的事情、坏的 tapi 事 kami 情， masih tetap memiliki pengharapan kami di dalam Tuhan. 但是我们有一个盼望在你的心里。 Kami bersyukur pada hari ini 我也感谢你在今天， kami 今天我感 masih 谢你 diberikan kesempatan untuk menyembah Allah. 你给我们机会来敬拜你， Kami masih boleh tetap beribadah kepada 还 Tuhan. 能够来继续来敬拜崇拜 Kami 你。 berdoa dimanapun Injil diberitakan. 无论是福音怎样的传，在无论什么地方，这福音传播， Kiranya Tuhan boleh memberkatinya 愿神来祝福， untuk membawa kebangkitan bagi setiap orang percaya 使每个人的心灵得到这复兴， dan membawa mereka yang belum mengenal-Mu mendapatkan anugerah. 他们认识你的，得到你的恩典。 Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman ini di dalam 我 tangan-Mu. 们将这时间放在你的手中， Tuhan sendiri bekerja dalam hati setiap orang, 主啊，你亲自在每个人的心里动工， menerjemahkannya di dalam hati setiap orang. 来解释在他们心里， Dan biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami. 直到你的话语成为我们的能力。 Terima kasih Bapa di surga. 谢谢我们在天上的父， Dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami bersyukur dan berdoa. 奉主耶稣名求的， Amin. 阿门。 Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. 弟兄姐妹们平安。 Di tengah-tengah keadaan dunia yang sedang kacau, 在这纷乱的世界里， kita masih boleh tetap beribadah kepada Tuhan. 我们还是一样的来敬拜神， Kita masih tetap memiliki anugerah Allah di dalam hidup 那 kita. 还有上帝的恩典在我们的生命里面， Dari mimbar GMI Wesley Pekanbaru, 在我们的卫斯理堂的台上， firman Tuhan akan diberitakan bagi saudara-saudara sekalian. 也能够来传播给弟兄姐妹们。 Kita akan membaca dari Roma pasal 8 ayat 35 sampai 39. 我们来从罗马书第8章35到39节。 Roma pasal 8 ayat 35 sampai 39. 罗马书第35章第8章35到39节。 Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami akan dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh karena Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. 罗马书第8章35到39节。谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难吗？是痛苦吗？是逼迫吗？是饥饿吗？是赤身肉体吗？是危险吗？是刀剑吗？如经上所记，我们为你的缘故总日被杀，人看我们如将宰的羊。然而靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了。因为我们相信，无论是死是生是天使，是掌权的，是有能力的，是现在的事，是将来的事，是高处的，是低处的，
别的受造之物，都不能叫我与上帝的爱隔绝。这爱是在我们的主耶稣基督里。 Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹们， nyaris setiap berita utama di surat kabar, 报纸上几乎的每个新闻， siaran TV maupun media sosial akhir-akhir ini 在这个时期的当中，在电视广播， menyampaikan satu kebenaran yang penting. 传达了一个很正式的事情，重要 Dunia 的事情。 sedang berada di dalam kekacauan 世界在这个混乱的当中， dan tidak ada satu orang pun yang memiliki jalan keluar yang realistis. 也没有一个人能够来能够决定能够解决这个问题是的问题。 Kemanapun kita memandang, 无论我们怎么看， kita melihat keresahan di jantung-jantung kota besar. 我们看到市场的惊慌， Seluruh dunia berseru untuk mencari pengharapan. 整个世界的人就呼喊求一个希望。 Namun sampai pada hari ini, 但是到现在为止， kita belum mendapatkan jawaban yang positif. 我们还没有得到一个正确的答案。 Saat ini dunia sedang dilanda oleh virus corona. 整个世界已经遭殃了这个新冠肺炎。 Jumlah orang-orang yang terinfeksi di dunia setiap hari semakin banyak. 整个世界的人每天都增加。 Ada kalanya kita bertanya, 有时候我们会问， di manakah Allah saat badai seperti ini? 上帝在那里，当这个暴风雨来的时候， Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹们， bagaimana kita sebagai orang Kristen 我们成为基督徒的人， seharusnya menyikapi keadaan sekarang ini? 也要了解这现在的情况。 Pada pagi hari ini, 今天早上， saya mau mengajak kita merenungkan 3 hal. 我们我要请大家来思想这3个问题： Bagaimana menolong diri kita sendiri 怎么样能够来帮助我们自己， dan bagaimana kita boleh menolong orang-orang di sekitar kita. 也能够帮助我们其他的人。 Yang pertama, 第一， ingatlah saudara-saudara yang terkasih, 弟兄姐妹们要请记住， khawatir dan panik bukanlah jalan keluar. 忧虑和恐惧这不是一个出路。 Khawatir dan panik bukanlah jalan keluar. 忧虑和恐惧不是一个出路。 Salomo mengingatkan kepada kita, 所罗门提醒了我们， jika kamu lemah pada hari kesukaran, 你在患难之日若胆怯， maka kecillah kekuatanmu. 你的力量就微小。 Jika kamu lemah pada hari kesukaran, maka kecillah kekuatanmu. 你在患难之日若胆怯，你的力量就微小。 Saudara-saudara yang 亲 terkasih, 爱的弟兄姐妹们， engkau takut dengan COVID-19? 你怕这个新冠肺炎吗？ Saya juga takut. 我也怕， Tidak ada orang yang tidak takut. 没有一个人没有不怕的。 Tetapi ketakutan kita tidaklah boleh mengalahkan iman kita kepada 但 Tuhan. 是我们的惧怕不能够来击败我们对神的信仰。 Pada saat kita mengizinkan kekhawatiran menekan kita, 如果我们允许这个压力来到在我们的身上， maka itu akan membuat hati dan pikiran kita menjadi lemah. 使到我们的心、我们思想能够软弱。 Seseorang pernah berkata, 曾经有一个人这样的说过： saya telah hidup cukup lama. 我已经活在多，我已经活，我活了足够长的时间， Dan saya telah melihat banyak hal. 我看见了很多的事情， Namun tidak semua masalah tersebut menjadi kenyataan. 但是每个问题，
很多的事情不能成为一个问题。 Dikatakan 他这样的说， bahwa 90% dari hal-hal yang kita khawatirkan 100%就是我们所忧虑的事情， atau yang membuat kita panik 使到我们惊慌的事情， tidak pernah terjadi. 从来都没有会发生过。 Dan 10% lainnya 还有110%的 ada di luar kendali kita. 是我们无法控制的。 Corrie ten Boom mengatakan, 可丽丹这样的说， kekhawatiran tidak meniadakan kesusahan hari esok. 忧虑并不能够消除明天的烦恼， Tetapi kekhawatiran meniadakan kekuatan hari ini. 但忧虑可以消除今天的力量。 Saudara-saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹们， di masa-masa krisis ini, 在这个危机的时刻， kita harus menjadi orang-orang kokoh yang dikuatkan di dalam anugerah Allah. 我们要成为一个在上帝恩典的成为一个强壮的，在上帝的恩典当中， Merasa khawatir tidak akan mengubah keadaan kita. 这个有时候这忧虑不能够来使我们问题， Tidak akan berguna untuk mengalahkan penyakit. 也不能够使我们来改变这个情况这疾病， Mencemaskan COVID-19. 使我们恐惧这个新冠肺炎， Atau hal-hal yang lainnya. 或是所有的其他问题， Hanya akan menambah masalah. 这也增加我们的问题。 Daripada cemas dan khawatir, 我关于这个忧虑担心， Yesus menyuruh kita untuk berdoa dan percaya kepada Dia. 主耶稣叫我们来祷告而相信他， Kita tidak perlu khawatir berlebihan, 我们不能再多的去忧虑， terutama karena kita mengenal Dia 因为我们已经认识了他， yang telah mengalahkan dosa dan kematian. 他已经打败了这死亡， Ingatkan Betul. diri Anda 也提醒我们个人自己， secara terus-menerus. 不断的提醒我们自己， Tenaga yang dipakai untuk khawatir 这个力量使我们忧虑的力量， sama banyaknya dengan tenaga yang dipakai untuk berdoa. 同样的力量使我们在祷告， Yang satu menghasilkan rasa damai, 在另一方面使到我们有这个和平， yang lainnya mengakibatkan panik dan kekhawatiran. 另一方面使我们恐惧和忧虑。 Karena itu saudara-saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹们， pilihlah dengan bijaksana. 你用智慧来选择， Khawatir dan panik bukanlah jalan keluar. 这个忧虑和担心不是一个出路。 Pilihlah untuk percaya kepada Allah 要选择我相信上帝 dan tetap berdoa. 来祷告。 Yang kedua, 第二， sebagai orang percaya, 作为我们所相信的人， bagaimana kita harus berpikir atau merespon tentang COVID-19? 我们应该如何来考虑关于这新冠肺炎呢？ Saudara Bapak Ibu yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹们， dalam penglihatan Rasul Yohanes di Pulau Patmos, 在法摩岛上的使徒约翰的异象， penglihatan yang dicatat dalam kitab Wahyu pasal 8 ayat 6, 也是在使徒启示录所记载的第6章第8节， di situ dikatakan, 在那边说到， dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar
dan dengan binatang-binatang buas di bumi. 我就观看，见有一匹灰色马，骑在马上的名字叫死，淫妇也随着他，有权柄赐给他们，可以用刀剑、饥荒、瘟疫、野兽杀害地上1/4的人。 Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹们， di Museum Victoria dan Albert London, 在维多利亚和阿尔伯特的博物馆在伦敦， ada sebuah lukisan yang terdiri dari 7 permadani dinding yang ditenun pada abad ke-14. 有一种的绘画的作品，在14世纪编制在7种的碧坛组成， Panjangnya sekitar 157 meter. 长约150米还是550公尺。 Permadani itu melukiskan penglihatan Yohanes yang terdapat dalam kitab Wahyu. 这个碧坛描述了约翰在启示录中的意象， Sekitar 700 tahun yang lalu, 大约700多年前， para seniman tenun membaca kitab Wahyu pasal 6 ini. 当这个艺术家编辑来观察这个启示录的第6章， Lalu mereka menggambarkan penunggang kudanya dengan artistik. 然后从艺术上描述了这个他们在骑着马， Makhluk ini dilukiskan dengan tengkorak berbalut kain kafan 用头钩描述了的这个生物， yang sedang duduk di atas kuda berwarna hijau kuning. 用细麻布包坐在一匹的马，灰色的马， Di tangannya dia memegang pedang Romawi yang lebar. 他拿着一个黄的罗马剑， Siap untuk melaksanakan pembantaian besar-besaran. 准备进行大屠杀。 Lalu pada abad ke-15, 然后在15世纪的时候， Albert Dürer 这个阿格列说， melukiskan penglihatan Yohanes dalam 15 ukiran kayu yang sangat halus dan besar. 在15个富精美的大型木刻雕中，描述了约翰的意象。 Mungkin karya-karya seni ini 也许这个的艺术的作品 merupakan ilustrasi yang paling terkenal 成为最能够出名的， mengenai penunggang kuda ini. 就是关于这个骑着马子的人。 Maut yang sedang mengendarai kuda hijau kuning tadi 这个死亡坐着这个骑着这个灰色的马， dilukiskan dalam bentuk bapak waktu. 就是关于这个时间， Tokoh penghakiman kurus kering berjenggot panjang 一个瘦弱的有胡子的， yang membawa sebatang tombak bercabang 3. 拿出了3叉的一个的刀剑。 Dia memacu kudanya menuju orang-orang yang menengadah tanpa daya. 他向那些无助的、恐惧的人，坐那些人编着他的马。 Dia memacu kudanya menuju orang-orang yang sedang ketakutan. 他编着他的马，向着那些无助而惊慌的人。 Selama berabad-abad, 这几个世纪里面， para seniman 这个艺术家 telah berusaha melukiskan adegan yang mengerikan ini. 这个来形容这恐怖的场面， Di dalam bahasa Yunani, 在希腊文， istilah yang dipakai untuk kuda kuning hijau ini adalah kloros. 来描述这个灰色的马是 chloros。
kolor. 这个它的描述了这个气息的颜色， Yaitu hijau kuning yang memuakkan. 是灰色的嘛，令人恶心。 Almarhum William Barclay melukiskannya sebagai warna yang pucat karena teror. 已故威廉将描述这成为了恐怖而苍色的苍白的脸。 Moffat mengatakan bahwa kuda ini mempunyai warna yang pias seperti mayat. 莫法特说，这匹马像尸体一样的颜色。 Saudara-saudaraku yang 亲 terkasih, 爱的弟兄姐妹们， akhir-akhir ini 在最后的时，在这个最近的时刻， kita seperti menyaksikan penunggang kuda kuning hijau ini sedang memacu kudanya di tengah-tengah dunia. 我好像看见了这个灰色的马在世界里赛跑， Merenggut kehidupan manusia tanpa ampun. 不容情的夺取人类的性命， Sementara yang masih hidup 还有现在还活着的人， diliputi kekhawatiran dan ketidakberdayaan. 遭到了忧虑而无可奈何。 Mengapa Allah mengizinkan penderitaan seperti ini terjadi? 上帝为什么允许这样的事情发生？ William Barclay memperingatkan, 威廉这样的来提醒我们， di balik semua ini 在这个事情的背后， bersembunyi kebenaran abadi 有蕴藏着这永恒的真理。 bahwa tidak ada manusia atau bangsa 任何人类还是民族， yang dapat menghindar dari dampak dosa-dosa mereka. 都无法避免这罪恶的后果。 Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹们， seluruh dunia dicekam kengerian karena bencana ini. 这整个世界的这个灾难，使整个世界感到了恐惧。 Dan sebagai orang Kristen, 作为基督徒， bagaimana kita menanggapi krisis semacam ini? 我们就如何看这个危机呢？ Dengan iman, 凭着信心， dengan iman, 凭信心， dengan iman. 凭信心， Bukan dengan ketakutan. 不是惧怕。 Kita harus menatap mata badai dan bertanya, 然后我们要往向这个暴风雨而问 Tuhan, 上帝啊， apa yang Engkau ingin aku pelajari melalui semua ini? 你要我在这里面学习些什么？ Bagaimana Tuhan ingin mengubah saya? 上帝怎么样来改变我？ Saudara-saudaraku yang 亲 terkasih, 爱的弟兄姐妹们， Allah sedang mengajar kita 上帝现在也真的教导我们， mengenai banyak hal melalui krisis beberapa bulan ini. 在这个几个月里面的在这个里面的危机来教导我们， Secara pribadi, 教导我们本身， saya menyadari betapa fana dan tidak berdayanya saya. 我多么的了解，我是多么的折命的。 Betapa tidak mampunya saya mempertahankan kehidupan ini. 我无能为力来坚持我生命， Saya memerlukan Allah lebih daripada apapun. 我宁愿上帝比任何一切。 Di samping itu, 在除此之外， hal ini mengingatkan kita 这是来提醒了我们， kepada kesombongan manusia dengan segala pencapaian dan impian-impiannya. 他们的成就已经达到了他们的梦想， Kesombongan demi kesombongan. 而他们骄傲而自夸， Semua adalah kesombongan manusia. 所有的一切都是人的骄傲。 Krisis ini mengajarkan kepada kita 这个危机来教导了我们， apa yang harus kita perhatikan di dalam hidup ini. 我们在这个生命里面要注意些什么。 Mungkin ini
mengajarkan kita 这个可能来教导了我们， apa yang benar-benar penting dalam hidup kita 真正的生命的意义是什么， dan apa itu kesombongan. 还有是骄傲也是什么。 Ini adalah waktu yang baik bagi orang Kristen untuk menunjukkan kewarasan. 这是让基督徒表现出你好的时期， Menunjukkan kedamaian, 表现出他的和平， menunjukkan harapan, 盼望， mengakui bahwa hidup kita tidak bergantung pada masuknya virus ke dalam tubuh kita. 而我们的生命不是在乎这个疾病来进入我们的身体上， Sebaliknya, 恰恰的， hidup相反。 kita tergantung kepada Allah 我们的生命是关乎于上帝， yang menentukan awal dan akhir sejarah kita di bumi. 也是来断定我们历史在世界上从中到最后。 Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, 亲爱的弟兄姐妹们， mari dengan segala kerendahan hati kita, 让我们用谦卑的心， kita berpaling kepada 要 Allah, 回到上帝的面前， bertobat dari segala dosa-dosa kita, 在我们的断罪而悔改， dari segala kesombongan 而 kita, 我们的骄傲， dan sekali lagi hidup di dalam anugerahnya. 在一次活在上帝的恩典当中。 Yang terakhir, 最后， yang ketiga, 第三， bagaimana kita melihat krisis virus corona ini? 我们怎么来看这个疾病新冠肺炎？ Apa respon kita di dalam krisis ini? 在这危机的当中，我们的反应是什么？ Pada tahun 249 sampai 262 Masehi, 在公元249年，这262年， peradaban Barat dihancurkan oleh satu pandemi paling mematikan dalam sejarahnya. 西方文明被其历史上最致命的流行感。 Meskipun penyebab pasti wabah itu tidak pasti, 虽然这个爆发的瘟疫并不确定， dikatakan karena pandemi itu, 因着这个流感， kota Roma telah kehilangan sekitar 5.000 orang per hari pada puncak wabah. 在最严重的一天，罗马城的人每天失去了5000人。 Seorang saksi mata 有一位目击者， Uskup Dionysius dari Alexandria 就是在来自亚历山大的第奥尼修， memberikan sebuah kesaksian 做一个见证， tentang bagaimana orang-orang menghadapi kasus tersebut. 来面对着人们怎么样面对着这个处理这个案件。 Sebagian orang menanggapi wabah itu dengan perlindungan diri. 有些人看这个瘟疫来保护自己， Mereka menghindari orang sakit dengan cara apapun. 他们用别的方法来避免这个瘟疫疾 Tetapi 病。 menurut beliau, 但是关于他说， orang-orang Kristen pada zaman itu justru melakukan hal yang sebaliknya. 而是在那时刻的基督徒反而恰恰的相反而做。 Menurut Dionysius, 关于这德尼修说， wabah ini berfungsi sebagai sekolah dan ujian bagi orang Kristen. 瘟疫是基督徒的学校和考验。 Dalam uraian terperinci tentang bagaimana orang-orang Kristen menanggapi wabah di Alexandria, 在这个基督徒怎么样来面对着这个瘟疫，在这亚历山大， dia menuliskan 他这样子写， bagaimana di antara orang-orang Kristen ini 在这基督徒的当中， dengan terhormat melayani orang sakit,
很光荣的来服侍这病人， sampai mereka sendiri terserang penyakit dan mati. 甚至他们得着这个传染的病而死亡， Pada abad ke-19 di Inggris Raya, 也是在19世纪在英国， ketika ratusan orang sekarat akibat kolera, 数百人因着这霍乱而死。 Charles Spurgeon 这查尔斯 mengunjungi rumah-rumah untuk merawat orang-orang. 的参与的在家家户户来去关怀他，去看顾他们。 Gereja Yesus di Wuhan, China, 在中国武汉基督教 pusat dari penyebaran virus, 病毒传播的中心， dengan setia menjadi contoh 忠诚成为一个榜样， bahkan sampai pada hari ini. 直到现在为止， Kita juga bisa melihat bagaimana wali kota Surabaya, 我们也看到这个涉水的市长 Ibu Tri Risma hari ini melakukan sesuatu untuk warganya. 这Tri女士正在为她的公民做些事情。 Dr. Gunawan yang telah berusia 80 tahun 这个80岁的医生的Gunawan melibatkan diri untuk pengobatan bagi pasien COVID-19. 参与了这个队员来处理这个新冠肺炎。 Saat ini, 现在， ketika kita melihat reaksi dunia terhadap krisis ini, 当我们看到世界对这场危机的反应的时候， adakah sesuatu yang dapat kita lakukan dalam menghadapi situasi ini? 我们有什么办法可以解决这个情况呢？ Bapak, Ibu, Saudara-saudara, 亲爱的弟兄姐妹们， berdoalah untuk yang sakit. 为病人祷告， Berjalanlah dalam kekuatan Allah. 走在上帝的大能手里， Kasihilah sesama. 爱人， Lakukan kebaikan kepada semua orang. 尽量的来对别人更好。 Pakailah kesehatan Anda untuk melayani, bukan untuk 使 bersembunyi. 用你们的健康来去服务，而不是躲藏。 Namun itu tidak berarti bahwa kita harus sembrono. 但是这意思不是叫我们去大意 Kasih Kristus maupun firman Allah 上帝的爱和上帝的真理， tidak mendorong resiko yang sembrono, 没有推动我们去做这个大意的事情。 tetapi keduanya mengutamakan ketaatan. 但是这两个是要我们来顺服。 Mengasihi yang sakit tidak berarti kita dengan sengaja membuat diri kita tertular. 爱病人，而不是我们断规使到我们能够传染这个病毒。 Jika infeksi menjadi resiko yang nyata, 如果这病感染会成为真正的危险， maka menanggapi virus corona 然后对这个新冠肺炎 adalah membuat langkah praktis sederhana, 要用很简单的方式， seperti dianjurkan oleh para ahli. 这个专家这样的教导， Sering-sering mencuci tangan, 时常来洗手， menjaga kebersihan, 保守的清洁， dan tetap tinggal di rumah. 待在家里。 Apalagi jika saudara sakit. 如果弟兄姐妹生病的时候， Dapatkan perawatan medis yang tepat saat gejala-gejala muncul. 当这个疾病发生的时候，我们应当恰适的、正当的去医治， Dan jangan lupa untuk memperhatikan satu sama lain. 别忘记来关怀其他人。 Saudara-saudara yang 亲爱 terkasih, 的弟兄姐妹们， kita semua akan menghadapi kematian pada akhirnya. 最终还是最后，我们必须要面对这个死亡。 Tapi kita bersyukur kepada 但 Tuhan. 是我们要感谢耶稣 Kita 上帝 dapat。menghadapi hari itu dengan keyakinan. 但是在那时候，我们有信心面对着那一天， Sama seperti Paulus, 就像保罗， kita dapat mengingat bahwa hidup kita adalah Kristus. 我们能够记得
我们活着是基督， dan mati adalah keuntungan. 死了就有益处。 Seperti Paulus juga mengatakan dalam Roma 8:35 sampai 39. 就像保罗在罗马书第8章35到39节这样的告诉我们： Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? 谁能使我们与基督的爱隔绝呢？ Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan 是患难吗？是逼迫吗？ atau kelaparan atau ketelanjangan 是饥饿吗？还是赤身肉体吗？ atau bahaya atau pedang 是危险吗？是刀剑吗？ atau kuasa-kuasa 还是有权柄的？ baik yang di atas maupun yang di bawah 还是高处的？还是低处的？ ataupun makhluk lainnya 还是别的受造之物？ tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah 都不能叫我们与上帝的爱隔绝。 yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. 这爱是在我们的主耶稣基督耶稣里。 Dalam keadaan seperti ini, 在这样的情况当中， bagaimana kita bersikap? 我们的态度怎么样来看？ Jagalah diri dan kesehatan 要 saudara, 保守我们自己， tetapi jangan menjadi seorang yang egois. 也不要成为一个自私的人。 Mari tetap memperhatikan satu dengan yang lain 我们来关怀其他人， dan tetap 关注他们。 menebarkan kebaikan. 来用我们的爱心来爱他们。 Kiranya Allah berbelas kasihan kepada kita 愿上帝怜悯我们每个人。 dan badai ini segera berlalu. 这暴风雨尽快的过去。 Tuhan memberkati. 愿神祝福。 Mari kita berdoa. 我们来祷告。 Bapa, kami telah mendengarkan sebahagian dari 主啊， firman-Mu. 我们也听了一部分的真理， Firman yang menguatkan 你 kami. 的真理能使到我们的坚强， Firman yang mengajarkan kami 你的真理来教导我们， bagaimana kami harus tetap hidup dalam masa-masa yang sulit ini. 能够来坚持在我们这个艰难的时刻， Kami berdoa kiranya kami diberikan iman yang cukup 给我们有信心， melampaui segala kekhawatiran dan kecemasan kami. 超过我们思想我们的忧虑。 Kami boleh tetap berdoa kepada 我们 Tuhan 不断的向你祈求， dan kami memohon belas 求 kasihan-Mu. 你怜悯我们， Berkatilah umat-Mu dimanapun mereka berada. 求你祝福，无论在你的子民，无论在何处， Peliharakan mereka di dalam damai dan 保 sejahtera-Mu. 守他们在平安， Berikan kepada mereka kesehatan dan kekuatan. 使他们有力量和健康。 Kami berdoa kepadamu, 我们向你祷告， Tuhan juga memberkati pemerintahan kami, 你保守我们的政府， supaya mereka dapat menanggulangi krisis 使 ini. 到他们能够来处理这个危机。 Kami berdoa kepadamu untuk para dokter dan perawat, 还有护士和医生们， mereka yang sedang bekerja keras merawat pasien. 他们这样子看顾这病人。 Tuhan berkatilah 主 mereka, 啊，求你保守看顾他们， berikanlah kesehatan kepada mereka, 给他们有健康的身体， jauhkan mereka dari penyakit, 使他们远离这个病 dan 毒， dan kiranya melalui tangan kasih mereka, 叫他们的手， para pasien boleh mendapatkan kesehatan dan kesembuhan. 病人能得到健康， Berkati keluarga yang mereka tinggalkan, 也祝福他们离去的家人， peliharakan di dalam kasih setiamu. 保守他们在你爱里面。 Bapa, kami berdoa 主 kepadamu, 啊，我向你祈求， berikanlah belas kasihan-Mu kepada dunia ini. 怜悯这个世界， Berikanlah anugerah-Mu untuk dunia ini. 是恩典这给这个世界。 Tuhan, segeralah berlalu peristiwa yang menyulitkan ini. 这个困难时刻尽快的离去， Hanya kepadamu kami berharap. 只有向你来盼望。 Terima kasih Bapa yang baik. 谢谢我们在天上的父， Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan 我 berdoa. 奉主耶稣名求的。 Amin. 阿门
Bapak Ibu, saudara-saudara, 亲爱的弟兄姐妹们， kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. 我要结束我们的崇拜。 Kita akan menyanyikan sebuah lagu Bapakku Memelihara. 我们唱一首的是个天父必看顾我， Tidak peduli dimanapun 无论我在何处， dan bagaimanapun keadaan, 无论在什么样的情况中， ingatlah Bapa memelihara. 要记得天父必看顾我。 Bapa Surgawi memeliharakanmu. 不要惧怕，也不要惊慌，我的天父必看顾你们。 Mari kita menaikkan pujian doksologi kepada Allah beri 我来 puji. 三人颂。 Kepada Allah beri puji, serta sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, persekutuan, kekuatan, penghiburan dari Roh Kudus, itulah yang memelihara engkau hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara, Tuhan memberkati. Beberapa pengumuman untuk kita, keluarga besar GMI Wesley Pekanbaru.
Bapak Ibu, saya tetap menganjurkan kepada kita agar kita tetap berdiam di rumah apabila tidak ada hal-hal penting yang harus kita lakukan di luar rumah. Mari membantu pemerintah, mari membantu orang-orang sekitar kita supaya mereka tidak tertular virus COVID-19 ini. Dan tetaplah menjaga kesehatan, serta yang paling penting, jangan pernah melupakan Allah. Tidak beribadah di gereja tidak berarti bahwa kita libur ibadah. Saudara tetap beribadah di rumah. Kami menyiarkannya melalui mimbar GMI Wesley Pekanbaru ini. Dan saudara-saudara tetaplah berdoa dan memohon belas kasihan Tuhan agar krisis ini dapat segera berlalu dan kita dapat kembali menjalankan ibadah sebagaimana biasanya. Tetaplah beraktivitas dan tetaplah mengandalkan Allah dalam segala perkara. Saudara, sepanjang minggu ini kegiatan-kegiatan gereja juga akan diliburkan. Tetapi tetaplah tinggal di rumah dan tetaplah mengambil waktu membaca Alkitab dan tetap berdoa. Serta beberapa pengumuman buat kita di sini. Di antara kita ada juga yang berulang tahun. Saudara-saudara, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Bandit, kepada Ibu Dina, kepada Saudara Jonathan, dan juga kepada Ibu Mardiana. Tuhan memberkati, memberikan umur panjang, melimpahi dengan kesehatan serta berkat rejeki. Selamat hidup makin bermakna, serta semakin melayani Tuhan. Di sini saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada semua tim yang sudah menolong di dalam penyelenggaraan siaran ibadah pada pagi hari ini. Ada Sutarman, ada Wirawan, Cuantau Juntri, Cuantau Aminah, ada Hizkia di tengah-tengah kita, ada Bapak Isa, Ibu Laida, ada Bapak Samsun dan ada Bapak Bandit. Mari kita terus melakukan apa yang dapat kita lakukan dan Allah akan menolong kita semua. Shalom, Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang di rumah, semoga kita dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Kita dari Gereja GMI Wesley Pekanbaru mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Kiranya kasih Tuhan selalu melimpahi kita semua dan kita tetap dalam perlindungannya dan kita tetap melaksanakan apa yang dianjurkan pemerintah, tetap stay di rumah dan kita tetap bertekun dalam doa dan membaca Alkitab. Selamat hari Minggu. Shalom.